Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan. Selamat datang ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021 dan Jasa Muda Kenang PKNS tahun 2022. Sudah lama kita tidak adakan majlis sebegini tuan-tuan dan puan. Semeriah ini yang mana kita sekalikan bersama. Kalau pada tahun lepas kita asingkan APC dan juga Anugerah Perkhidmatan Lama dan juga Anugerah Jasa Muda Kenang diadakan pada 3 hari yang berbeza. Tapi Alhamdulillah tahun ini dapat kita adakan bersama-sama. Jadi tuan-tuan dan puan, majlis kita akan bermula sebentar saja lagi. Kita masih menantikan ketibaan div-div kehormat kita untuk tiba. Jadi tenang-tenang sahaja dan izinkan saya untuk mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan untuk meletakkan telefon bimbit tuan-tuan dan puan ke dalam mod senyap agar tidak mengganggu kelancaran majlis kita sebentar lagi. Terima kasih. Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amuruddin bin Syahari, Datuk Menteri Besar Selangor, diiringi Yang Berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Para hadirin dijemput untuk berdiri. Para hadirin diminta untuk terus berdiri bagi menghormati dan bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku, lagu Negeri Selangor dan lagu korporat PKNS Kemajuan untuk Rakyat.
para hadirin dijemput untuk duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Yang berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Mahmud bin Abbas, Ketua Pegawai Eksekutif PKNS. Yang berusaha ahli-ahli pengurusan kanan PKNS, Div-Div jemputan kehormat, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang diraikan, iaitu penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasa Mudi Kenang tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera diucapkan kepada semua. Kepegan Kuala membeli bingka, sayang pesanan terlupa sudah. Majlis bermula, tirai dibuka dengan alunan madah yang indah. Selamat datang ke Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021 dan Jasa Mudi Kenang PKNS tahun 2022. Saya Sobri Zainal Dan saya Azura Ramli, izinkan kami mengacarakan majlis sehingga ke penghujungnya. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnia serta izinnya kita dapat berkumpul dalam satu majlis yang penuh bermakna lagi bersejarah, khususnya kepada mereka yang diraikan pada tahun ini. Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasa Mudi Kenang merupakan majlis yang merupakan majlis yang diadakan untuk mengiktiraf perkhidmatan cemerlang bagi yang diberikan kepada kaki tangan terpilih bagi tahun penilaian 2021. Di samping kita menghargai sumbangan dan bakti cemerlang yang diberikan oleh kaki tangan PKNS bagi kategori Jasa Mudi Kenang. Majlis seterusnya pastinya merakamkan sekalung kasih untuk sejambak budi. Terima kasih yang tidak terhingga kepada yang berbahagia, kepada Yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor kerana sudi hadir meluangkan masa dan seterusnya bersama-sama menyempurnakan majlis kita yang gilang gemilang pada malam ini. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Hadirin yang diraikan, bagi memberkati majlis kita pada malam ini, marilah sama-sama kita mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rizwan bin Jamil. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memanjatkan kesyukuran kami kepadamu ya Allah kerana mengizinkan kami untuk berkumpul pada malam ini demi mengadakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang PKNS serta Majlis Jasa Mudi Kenang 2022. Ya Allah, Rabbus Samawati wal Ard, wahai Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang mentadbir setiap apa yang berada di antara keduanya, tiada sebarang kecacatan mahupun sekelumit kelemahan, semuanya sempurna di bawah penguasaan dan pandangan-Mu. Kami ingin memohon kepadamu ya Allah agar majlis yang dianjurkan pada malam ini akan berjalan dengan lancar dari awal sehingga ke akhirnya. Ya Allah, ya Aziz, ya Hakim, jadikanlah
anggota-anggota PKNS yang bakal menerima pengiktirafan pada malam ini sebagai hamba-hamba yang sentiasa bersyukur atas nikmat-nikmat daripada-Mu, ya Allah. Jadikanlah mereka anggota PKNS yang sentiasa istiqamah, berusaha dengan gigih dan bersungguh-sungguh untuk mengekalkan juga meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam setiap bidang yang mereka ceburi. Jadikanlah mereka anggota yang mempunyai pribadi yang luhur dan ikhlas dalam setiap tugasan yang diberikan, berharapan agar setiap tugasan yang dilaksanakan bakal menjadi satu ibadah yang diredai di sisi-Mu, wahai Allah. Ya Allah, ya mujibas sa'ilin, kami juga ingin memohon daripada-Mu, ya Allah, khusus buat anggota yang juga ayahanda dan bonda kami yang telah sekian lama memerah keringat menabur bakti kepada PKNS, agar hikmat bakti mereka selama ini menjadi perhikmatan yang Engkau redai, pengorbanan mereka yang menjadi pengorbanan yang dihargai, jasa mereka menjadi jasa yang sentiasa diingati dan dijadikan amal-amal solehnya sebagai peguam bela di akhirat nanti. Ya Hafiz, ya Syafiq, penuhilah perhikmatan dan alam persaraan buat mereka yang kami raikan suatu kedamaian, ketenangan dan kebahagiaan di dalam pemeliharaan dan kesihatan yang berpanjangan serta sentiasa di dalam ketaatan dan ketakwaan. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah majlis ini majlis yang Engkau rahmati dan perpisahan selepas ini perpisahan yang Engkau pelihara dan Engkau rahmati. Akhirnya, ya Allah, kami memohon dan kami merayu kepadamu, sudilah Engkau perkenankan doa-doa kami ini, ya Allah, kerana hanya padamu kami memohon dan kami berserah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada saudara Rizwan Jamil atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Baiklah, yang amat berhormat Datuk Seri, yang berhormat Datuk, yang berbahagia Datuk, tuan-tuan dan puan sekalian, apalah kiranya sebuah majlis tanpa pembuka kata alu-aluan daripada tuan rumah, the host of the event. Jadi bagi memulakan majlis pada malam ini, dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Mahmud Abbas, Ketua Pegawai Eksekutif PKNS, untuk menyampaikan sepatah dua kata alu-aluan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang amat berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Menteri Besar Selangor. Yang berhormat Datuk Haji Haris bin Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Yang berusaha ahli-ahli pengurusan PKNS. Yang berusaha barisan ketua pegawai eksekutif, anak-anak syarikat, ketua-ketua bahagian dan para pegawai kanan PKNS yang diraikan penerima-penerima anugerah perkhidmatan cemerlang, perkhidmatan lama dan anugerah jasa-Mu dikenang PKNS 2022. Rakan-rakan media, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertama sekali saya ingin manjatkan rasa syukur kepada Allah kerana kita sekali lagi berpeluang untuk berkumpul di majlis anugerah perkhidmatan cemerlang dan jasa-Mu dikenang PKNS pada malam ini. Saya juga amat berbesar hati dengan kehadiran yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor ke majlis ini. It's an honor to be here with you, Datuk.
Saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada semua VIP dan warga kerja PKNS yang cemerlang dalam menabur jasa dan bakti di PKNS yang tercinta ini. Tuan-tuan dan puan-puan, pada petang semalam kita dengar Datuk Menteri Besar bercakap tentang rancangan Selangor 1. Dan di dalam rancangan Selangor 1 itu banyak kawasan-kawasan di dalam Selangor yang akan dibangunkan. Dan ada juga kawasan-kawasan yang akan dinaik tarafkan. Jadi di sini kita kena berfikir macam mana kita di PKNS ini dapat merebut peluang-peluang yang terbuka di dalam memastikan yang rancangan Selangor 1 yang dibentangkan itu dapat berjaya dengan sepenuhnya. Alhamdulillah kita di dalam PKNS ni ada ramai orang yang cerdik-cerdik, yang pandai-pandai. Dan yang rajin-rajin pun ada. Dan di sini kita buat satu wawasan kita. Di Arab Saudi dia ada Vision 2030. Di mana pada tahun 2030 orang Arab boleh keluar tak pakai jubah lah, boleh bawa kereta lah, macam-macam. Tapi kita punya vision wawasan 2030 kita ialah di mana bagaimana PKNS ini akan berada di dalam tahun 2030 itu. Apa yang kita nak tengok daripada syarikat kita ini? Berapakah profit dia? Berapakah revenue dia? Berapakah sumbangan dia kepada kerajaan negeri? Apakah jasa-jasa yang telah dibuat pada masa itu? Dan sini saya bagi satu cabaran di mana di dalam wawasan 2030 PKNS akan menjadi sebuah syarikat, a world class organisation. Dan di sini sebagai satu world class organisation kita akan lebih berjaya lagi daripada Gamuda ataupun SP Steel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari Isnin ini kita akan meraihkan 58 tahun PKNS. Dah panjang perjalanan kita. Kita sudah sampai di satu tahap di mana perjalanan kita akan teruk lagi. Tetapi sebelum kita menemui satu tempat yang sungguh indah, kita terpaksa melalui kepahitan. Dan di sinilah juga banyak cabaran-cabaran yang akan datang. Dan di dalam wawasan 2030 ini yang akan dikupaskan dan sedang dikupaskan sekarang, kita akan adakan satu roadmap. Bagaimana kita akan capai pada tahun 2030 itu. Apa yang perlu dibuat? Projek apa yang perlu dibuat? Kerajaan telah memberi kita rancangan Selangor 1. Macam mana PKNS dapat membantu rancangan Selangor 1? Apakah projek-projek kepentingan rakyat yang perlu kita buat? Dan ini semua akan dikupaskan dan akan ada kita roadmap. Dan saya berharap tuan-tuan yang cerdik pandai boleh memberi pandangan untuk kita sama-sama menuju kepada tahun 2030. Di sini saya ingin mengucapkan tahniah kepada tuan-tuan dan puan-puan yang akan menerima anugerah khidmat cemerlang. Saya sungguh yakin dengan anugerah ini memberi semangat bukan saja kepada tuan-tuan dan puan-puan tetapi juga kepada keseluruh warga PKNS untuk lebih keras bekerja. Yang menerima khidmat cemerlang, bagilah semangat kepada orang yang belum menerima.
InsyaAllah satu hari nanti diorang juga akan dapat menikmati khidmat cemerlang ini. Inilah cara kita di dalam PKNS. Memberi semangat kepada rakan bekerja supaya sama-sama kita boleh meraihkan kecemerlangan syarikat kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berasa selama saya duduk di PKNS ini, saya berasa sungguh bertuah kerana dapat bekerja dengan saudara-saudari sekalian yang sungguh sayang kepada syarikat kita ini. And this love for the company is satu strength kepada kita semua. Bagaimana kita nak menggunakan kekuatan kita seramai 935 orang di dalam PKNS untuk menjayakan projek-projek kita dengan maju. Di kesempatan ini juga saya mengucapkan selamat bersara kepada mereka yang akan dan telah bersara. Semoga anda berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi selepas ini. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan anda, terutama sekali kepada semua penjawat awam barisan hadapan. On behalf of PKNS, I would love to send our much gratitude to all of you. Sekian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Mahmud Abbas di atas ucapan beliau sebentar tadi. Burung jentayu terbang di awan kerana penat gugur ke bumi. Bersama amanat sebagai bekalan, tampillah Datuk Seri untuk merasmi. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan, majlis kita pada malam ini diteruskan dengan mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor untuk menyampaikan sepatah dua kata dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasa Mudi Kenang 2022. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera dan salam Selangor penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih pengerusi majlis. Yang berhormat Datuk Haji Haris Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Mahmud bin Abbas, Ketua Pegawai Eksekutif PKNS Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor. Yang berusaha ahli-ahli pengurusan dan juga ahli-ahli lembaga pengarah PKNS. Yang berusaha barisan Ketua Pegawai Eksekutif anak-anak syarikat PKNS. Ketua-ketua bahagian dan juga para pegawai-pegawai kanan. Yang diraikan para penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang, Perkhidmatan Cemerlang 2021 PKNS dan Perkhidmatan Lama dan Anugerah Jasa Mudi Kenang 2022, rakan-rakan media, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian. Marilah kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini dapat kita berhimpun bersama-sama demi untuk meraihkan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasa Mudi Kenang PKNS untuk tahun 2022 yang cukup gilang gemilang yang diraikan di Dewan yang milik PKNS sendiri. Sudah pasti dengan kewujudan ini dan juga pencapaian yang telah kita laksanakan selama ini lebih daripada 50 tahun, berusia 58 tahun, merupakan satu pencapaian yang begitu membanggakan kepada negeri Selangor dan juga kepada PKNS. Dan kalau kita mengukur diri kita dengan perbadanan-perbadanan lain di seluruh Malaysia, saya percaya PKNS mempunyai status serta kedudukannya yang tersendiri dengan rekod dan prestasinya yang cukup membanggakan. Sebut saja mana-mana wilayah di dalam negeri Selangor, malahan sampai di ibu kota Kuala Lumpur, pasti mempunyai bekas-bekas dan juga mempunyai tapak-tapak yang dimulakan oleh PKNS untuk dimajukan
sebagai salah satu daripada elemen ataupun aset yang membawa kemajuan kepada negeri dan negara kita. Alhamdulillah, dalam tempoh 58 tahun yang lalu, PKNS telah berkembang daripada sebuah institusi yang ingin membangunkan komuniti dan masyarakat di dalam negeri kita, menyediakan perumahan, membina kawasan perbandaran. Pada hari ini PKNS telah melebarkan sayap dalam pelbagai juzuk sektor perniagaan, daripada industri tenaga, pembuatan, hinggalah perkhidmatan, dan tidak ketinggalan masih lagi meneruskan usaha-usaha pembangunan bandar dan juga perumahan kepada masyarakat dan rakyat di dalam negeri kita. Saya cukup menyedari dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, kita di PKNS berada di dalam satu tapak dan simpang. Simpang sama ada kita mahu maju lagi ke hadapan, ataupun simpang ini akan menghadkan pergerakan kita untuk kemajuan-kemajuan di masa yang lalu. Pelbagai cabaran telah dilontarkan oleh pendahulu-pendahulu saya sebelum ini. Sebagai contoh, PKNS tidak lagi menikmati penerimaan tanah-tanah dalam bentuk nominal, ataupun dalam arti kata menerima tanah secara percuma, sebagaimana yang telah dinikmati pada tahun-tahun sebelum ini. Dalam pada masa yang sama, kita juga dengar pernah ada pandangan-pandangan bahawa PKNS harus menandingkan diri mereka dengan pembangun-pembangun kemajuan yang lain. Bukan pembangun kemajuan yang ada related dengan government ataupun kerajaan, tetapi pembangun-pembangun kemajuan ataupun developer-developer yang standing yang ada di luar sana yang saya tidak perlu namakan satu persatu. Namun begitu, inilah titik penting untuk kita mengorak langkah di samping mengekalkan fungsi dan tugas PKNS untuk menyediakan dan membantu kerajaan daripada aspek perumahan, tetapi dalam masa yang sama bagaimana status dan kualiti PKNS dapat dipertingkatkan supaya harumnya kita itu tidak terhenti kepada suatu tapak dan suatu titik perhentian. Saudara-saudari, tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sudah pasti di saat perubahan ini, ataupun di saat transformasi, di saat kita menganjak daripada satu tapak ke satu tapak, kita akan berdepan dengan pelbagai cabaran. Cabaran yang timbul daripada dalaman, ataupun cabaran dan juga skeptikal dan juga persepsi daripada luar. Kedua-dua cabaran yang besar ini seharusnya digembling bersama oleh kemampuan pengurusan PKNS dan juga seluruh warga kerja PKNS, supaya kita boleh mencerna dan mencorak satu kaedah baru pembangunan dalam negara dan negeri kita. Apa yang telah dicapai sebelum ini merupakan satu pencapaian dan satu kaedah yang telah teruji. Namun kaedah teruji itu sampai ke satu tahapnya yang tertentu yang perlu kita mengorak langkah dan membuka minda. Kalau tidak, kita akan terus tertinggal ataupun kita akan terhenti kepada satu titik-titik tertentu. Saya pasti ada bukan satu perkara yang mudah. Malahan ia telah memberikan bebanan-bebanan tertentu kepada PKNS. Dan kadang-kala saya terpaksa menjawab dengan cukup rinci di dalam dewan dan juga daripada pihak media. Namun begitu, saya yakin dan saya percaya perubahan itu perlu. Kalau tidak, kita hanya akan sampai ke satu titik dan mengundur ke belakang, mengundur ke belakang, mengundur ke belakang, tanpa kita refresh dan kita menggembling idea-idea baru. Saya tahu ini satu proses yang bukan menyenangkan. Ini bukan satu proses yang menggembirakan. Ini juga bukan satu proses yang kita boleh kata gilang gebilang. Namun begitu, ini adalah naturally you have to be done. Secara natural harus dilakukan. Kalau tidak, kita akan terhenti dan tidak mampu untuk bergerak dan malahan ia akan menjadi titik sejarah yang mampu dimuseumkan saja. Saudara-saudari dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, sebab itu bagi pihak pentadbiran kerajaan negeri, kita cuba masih menyeimbangkan perkara-perkara ini. Dan kaedah itu harus diterjemahkan oleh sesedara di Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor ini. Kerana bagi kita, amat mudah kalau kita nak mulakan daripada kosong. Amat senang kalau kita nak mulakan daripada satu kawasan tanah lapang.
Tapi bagaimana pula untuk kita mulakan pada sesuatu yang telah kita mulai? Macam kalau kita telah terbiasa dengan satu tindakan, kita nak ubah suatu habit dan tindakan itu, akhirnya tindakan itu mungkin akan tersilap dan membawa kehancuran kalau dijalankan dan dilaksana dengan cara dan kaedah tak betul, yang dimulakan dengan minda dan fikiran yang tidak betul, ataupun kita akan memuncak ataupun yang disebut oleh Datuk Mahmud tadi, dalam tempoh 20-30 ke hadapan ataupun 10 tahun lagi ke hadapan, kita bagaimana rupa bentuk dan juga wajah yang kita nak pamerkan kepada PKNS. Kita boleh sebutkan cerita-cerita lama. Kita boleh wujudkan pengalaman-pengalaman lama. Tetapi hari ini, pengalaman itu tidak lagi boleh digunakan semuanya. Pengalaman itu memerlukan pembaharuan. Pengalaman itu memerlukan satu corak dan fikiran yang baru. Saya baru beberapa bulan yang lepas pergi merasmikan salah satu daripada unicorn di negeri Selangor yang namanya Kasom. Kasom ini adalah sebuah perniagaan kereta terpakai. Bunyinya mudah, kereta terpakai. Tetapi dengan kaedah yang dipamerkan oleh Kasom, yang menjamin trust ataupun kepercayaan, yang menjamin daripada segi data dan maklumat yang betul, perkhidmatan yang cekap dan perkhidmatan yang jitu. Akhirnya Kasom mengatasi bukan hanya peniaga-peniaga dan dealer-dealer used car yang lain. Tapi pada hari ini Kasom boleh dianggap sebagai unicorn, bertapak di beberapa buah negara, bertapak di beberapa buah negara ASEAN dan mula nak melebar ke negara-negara Asia yang lain. Dan perniagaan mereka sudah mencecah bilion ringgit Malaysia yang ditubuhkan di Kelana Jaya pada tahun 2007 yang lalu. Ini menunjukkan bahawa kalau kita tidak mampu berubah daripada itu, kita akan jadi seperti used car dealer yang lain, yang kekal memakai kanopi, yang kekal memakai dealer yang manis mulut, tetapi tidak mampu menjelaskan daripada segi kejelasan ataupun data yang jelas, dan akan tertinggal dengan peredaran kasum dan sebagainya. Begitu juga dengan industri e-hailing yang ada sekarang ini. Kita lihatlah bagaimana kewujudan Grab dan kewujudan Foodpanda yang telah memenuhi keperluan seharian kita. Saya percaya Grab Food ataupun Grab Movers pernah sampai di rumah semua kita, menghantar barangan-barangan makanannya. Dan begitulah juga nasib kepada pekedai-pekedai dan juga kepada restoran yang tidak mahu berubah ataupun tidak mahu menggunakan perkhidmatan ini atau tidak memikirkan kaedah baru. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, sebab itu kerajaan negeri mengilhamkan apa yang kita sebut rancangan Selangor 1. Kalau dulu negeri akan bertindak dan membangunkan negeri berdasarkan perancangan fiskal tahunan yang dipanggil sebagai belanjawan. Dalam belanjawan itulah kita draw dan kita rancang. Yang kita nak rancang dan rencana sebelum ini, kita simpan di belakang. Itu impian dream Menteri Besar, itu adalah dream ESCO, itu adalah dream SS yang kita akan buat berdikit-dikit satu persatu dan sampai kejayaan, dan akhirnya orang akan cakap, oh inilah planning yang sebenar. Tapi hari ini tidak boleh begitu. Orang bukan mahu lagi kebebasan maklumat. Orang mahu pada hari ini open information. Maklumat yang mereka nak tahu dan mereka ingin tahu walaupun mereka tidak terlibat secara langsung ataupun mereka hanya akan terlibat dalam tempoh 5 dan 4 tahun akan datang. Ini adalah zamannya dan ini adalah masanya di mana data akan menentukan kebolehsaksanaan, data akan menentukan sokongan kalau dalam politik, data akan menentukan kejituan keputusan kita daripada masa ke semasa. Justru rancangan Selangor 1 ataupun RS1 pertama ini dibuat supaya orang tahu Selangor ingin memajukan kawasan selatannya dengan yang dinamakan sebagai IDRIS, Integrated Development Region of South Selangor. Dan kita nak bangunkan kawasan Sabak Bernam yang kita namakan Sabda. Dan kita nak bangunkan di kawasan tengah dengan pelbagai program yang lain. Dalam masa yang sama, Selangor menyediakan beberapa unsur-unsur supaya kelestarian alam sekitar dapat dijaga dan juga prestasi bandar rendah karbon dapat dipelihara.
Ini semua penyataan-penyataan berdasarkan satu kajian dan bukannya hanya impian dan harapan yang datang dipetik daripada langit ataupun saya dapat mimpi berbulan yang lalu. Saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, inilah perubahan-perubahan yang berlaku. Sebab itu saya ketika mula membentangkan rancangan Selangor pertama, saya mengeluarkan senario-senario yang berlaku di seluruh dunia. Tak perlu pun saya nak sebut tentang perang Rusia dan Ukraine. Apa yang saya sebut perubahan iklim. Kalau saya hanya memikirkan data dan kepentingan hari ke hari. Esok kita boleh dapat gaji kita ataupun tidak. Esok kita boleh sampai ke rumah ataupun tidak. Itu tidak perlu. Tetapi saya terpaksa bentangkan itu semua untuk membuktikan dunia bergerak dengan begitu pantas. Dunia bergerak dengan begitu laju. Dunia bergerak dengan begitu climate ataupun begitu mendadak. Dan pendadakan itu kalau kita tak ready, kita tak prepare, akhirnya kita akan tertinggal ataupun kita akan tidak mampu mencapai kejayaan-kejayaan tersebut. Ada beberapa kerja rumah yang harus kita lakukan di sini. Pertama, saya harap kita dapat bersama-sama menyediakan minda yang betul, fikiran yang betul, arah tuju yang betul. Jiwa, sayang, kasih kita kepada negeri kita, sayang kita kepada organisasi itu betul. Saya tidak ada masalah. Itu sangat dipuji dan harus kita pertahankan. Namun sayang kita juga bukan melihat esok, bukan melihat lusa, tapi kita kena lihat dalam tempoh yang panjang. Nak tengok dalam tempoh yang panjang, ia tidak boleh hanya berdasarkan impian ataupun harapan masa lalu kita. Ataupun igawan masa lepas kita. Kita kena merangka ke depan dengan melihat perbandingan-perbandingannya. Kalau kita ingin jadi lebih berjaya, kita kena timbangan kita bukan dengan perbadanan negeri yang lain. Kalau tidak, kita akan kekal begitulah. Paling tidak kita dah bina 154,000 rumah contohnya. Kita dah pulaukan ratusan ribuan kawasan perbandaran contohnya. Sekarang ni bukan lagi perbandaran yang ingin kita nak bina. Tetapi bagaimana perbandaran itu dapat memenuhi keperluan hari ini dan keperluan masa depan. Kalau kita cakap berapa ribu rumah yang kita telah bina, sekarang kita kena tanya, adakah rumah yang kita nak bina itu sesuai dengan keperluan hari ini ataupun keperluan hari depan. Betul kita dah binakan kawasan dewan, perniagaan, mall dan sebagainya. Tapi perbandingan kita, adakah kita mampu menyediakan untuk masa depan yang kita sebut 2030. Ini satu perkara yang sangat penting. Kalau kita tidak berjaya merubah perubahan minda ini, kita akan membiarkan diri kita hanyut. Di saat kita sudah masuk ke samudra yang besar, di saat kita sudah masuk ke lautan yang lebih besar. Sebelum ini kita mungkin di Laut Cina Selatan, tetapi sekarang ini kita sudah di Lautan Hindi ataupun di Indian Ocean. Indian Ocean ni biasanya tarikan gravitinya paling kuat kerana kawasan ataupun ombaknya sudah semakin besar. Kita juga sudah berhampiran dengan Atlantik. Kerana dunia pada hari ini tak boleh dipisah. Kamu duduk di Laut Cina Selatan saja. Dunia sehari ini seolah-olah kamu dalam samudra yang besar yang diukur semua. Kita boleh mendapat kejayaan dan kita tak mula daripada kosong. Kalau kita mula daripada kosong, kemungkinan lain ceritanya, lain kegilaannya. Tapi kita sudah mula kepada sesuatu yang ada. Mula satu yang ada bukan kita nak tinggalkan semuanya, tetapi kita harus membuang beberapa perkara supaya kita lebih ringan dan bergerak ke depan dengan membawa aset-aset yang berguna. Saya tidak mahu rincikan di sini. Saya harap kita kembali ke drawing board. Kita kembali ke meja perbincangan. Kita kembali ke meja memerah otak kita. Melihat setiap perkara baik yang harus kita kekalkan. Menggariskan dan mencatatkan setiap perkara yang harus kita tinggalkan. Ini perkara-perkara asas yang kita patut lakukan. Selepas kita ada minda yang jelas, fikiran yang jelas, jiwa itu tadi saya tidak ada masalah terus dikekalkan dan diikuti dengan kerja dan tingkah ataupun perbuatan yang betul, jalan kerja yang betul. Dan ingat, ia bukan lagi berdasarkan impian harapan, tetapi ia berdasarkan data, berdasarkan maklumat, berdasarkan perbandingan-perbandingan yang jitu ataupun cerapan-cerapan dan kajian daripada masa ke semasa. Saya percaya kita mempunyai potensi yang lebih besar. Tidak ada perbadanan-perbadanan lain yang mempunyai aset dalam kumpulannya hampir 10 bilion selain daripada PKNS. Tidak ada perbadanan-perbadanan lain yang mempunyai anak syarikat
yang mampu ke depan dalam menguruskan asetnya sendiri sahaja. Malahan mampu juga menawarkan pengurusan aset untuk syarikat yang lain. Tak ada perbadanan-perbadanan yang tertentu di dalam negeri kita dan negara kita yang pernah terlibat dalam industri tenaga, yang pernah terlibat dengan pembinaan highway, yang pernah terlibat dalam pembinaan bangunan dan sebagainya. Asas-asas itulah yang harus kita kumpulkan dan kita lihat masa depannya bagaimana supaya kita maju ke depan dan mengorak langkah, kerana perjalanan kita ni sebagai satu bahtera, sebagai satu kapal. Sejauh mana kekuatan kapal itu ialah sejauh mana kita bersedia dengan samudra ataupun dengan ombak yang besar ataupun dengan cabaran-cabaran terkini. Cabaran-cabaran terkini apa dia? Cabaran terkini ialah kita terpaksa berdepan dengan masyarakat yang sudah semakin terbuka. Masyarakat terbuka ini memang baik daripada satu lapisnya, tetapi pelbagai cabaran-cabaran yang kita tak pernah hadapi, kita akan hadapi. Kalau dulu perobohan kita nak bina rumah, sangat mudah dengan kaedah kita bila kerajaan datang. Now bukan lagi begitu. You have to deal. Kita kena bincang dan kita kena atur, kita kena sembang, kita kena rincikan bagaimana kita nak deal dengan masyarakat yang semakin terbuka. Dalam pada masa yang sama, masyarakat terbuka ini juga akan membina noise, kebisingan yang kadang-kadang kita tidak mampu kawal, tetapi kita kena firm selain kalau kita mempunyai data dan maklumat yang tepat. Saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, kita tidak boleh lagi membiarkan diri kita dihanyutkan oleh gelombang. Sebaliknya kita kena tetapkan manakah arah kita nak pergi. Kalau di depan sana ada gelombang yang besar, manakah ruangan yang boleh kita elak supaya kita dapat berlindung sebentar daripada ombak tersebut. Kalau bangunannya nampak-nampak tidak begitu kuat, bagaimana kita kuatkan dan kita kukuhkan antara satu sama lain. Saya percaya dengan program pada hari ini, kita dapat menanamkan tekad baru, kita dapat mengorak satu masa depan yang besar, sesuai dengan apa yang telah diilhamkan oleh kerajaan negeri, seperti rancangan Selangor Pertama dan beberapa perkara-perkara yang lain. Saya nak sebutkan rancangan Selangor Pertama itu pun bukan datang baru-baru ataupun saya nak ubah semua. Itu adalah continuity. Itu adalah ketersambungan. Kalau perhatikan betul-betul, semenjak daripada 2018, bila saya duduk sebagai Menteri Besar, saya mengambil masa kira-kira 3 bulan ataupun 2 bulan setengah sebenarnya, menyemak semua perkara dan lihat apakah cukup dengan apa yang kita ada. Apakah kita cukup bangga dengan 70% kawasan pembandaran yang telah wujud di negeri Selangor? Apakah kita hanya gembira dengan pencapaian KDNK sampai 24-25%? Sebab itu kita letakkan cabaran-cabaran baru, tapi ambil sedikit masa. Sebab itu kita mulakan dengan klasterisasi, supaya klasterisasi ekonomi itu ada bayangan, ini yang kita nak lakukan, ini nak dilakukan. Sebab itu saya lakukan beberapa penjajaran terhadap program-program kebajikan kerajaan negeri yang cukup populis. Saya ni tidak begitu popular lah, sebab terpaksa batalkan air percuma, hadkan beberapa ketika. Ada orang kata saya ni kedekut, ada orang kata saya ni tak begitu pemurah yang nak bagi semua benda. Tetapi kalau kita determine yang jelas, fakta kita betul, data kita betul, insya-Allah pada hari ini saya percaya ramai orang telah memberikan maklum balas yang sangat positif. Ada satu pandangan yang sangat futuristik. Ada pandangan yang begitu tepat bahawa kalau kita tak ubah, kita tak buat satu, kita akan terus tertinggal dan kemajuan itu akan hanya dibincangkan sebelum ini dan kita tak dapat hanya mencorak, tukar cat, kita buat sana, buat sini. Begitulah juga PKNS. Masa kita nak mulakan bandar dulu, mungkin kita mulakan dengan sendiri. Setiap masa saudara mungkin berada di tapak puluhan tahun yang lepas. Bersama dengan CEO, bersama dengan chairman di tapak, pecah tanah, lihat bangunan terbina. Sampai di era tertentu, kita mula fikir tentang JV, joint venture. Sampai pada hari ini macam mana pula bentuk JV? Adakah bentuk-bentuk JV yang sebelum ini kita nak teruskan ataupun tidak? Ini semua perkara-perkara rinci yang harus kita tetapkan, dan kalau tidak, kita tak melepasi cabaran-cabaran yang kita hadapi. Namun begitu, saya percaya dengan anugerah perkhidmatan cemerlang pada hari ini, ramai di antara kita yang rajin bekerja dan mahu bekerja dengan baik. Pemarkahannya baik, nilainya baik.
Namun hari ini kita kena tukar sedikit capaian itu. Bukan hanya kepada capaian-capaian lama. Kita pun daripada masa ke semasa dah bertukar dah. Macam saya sebut used car dealer tadi. Macam saya sebut pengalaman PKNS daripada banner sendiri sampai ada JV partner. Dan juga sampai kepada tahap tertentu. Inilah juga yang perlu kita letakkan fikiran itu. Sebab itu saya harap semua berada dalam keadaan yang betul. Dan perkhidmatan dengan semangat yang betul itulah kita akan boleh maju ke depan. Dan saya ucap tahniah dan terima kasih kepada semua yang mendapat perkhidmatan cemerlang. Semoga ia menjadi satu pelantar untuk saudara capai yang lebih besar, gapai yang lebih besar dan membawa organisasi ini ataupun PKNS ke arah yang lebih besar. Dan saya ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih daripada saya. Saya ini penyambung tradisi sebelum ini. Saudara mungkin dah lebih lama di Selangor berbanding dengan saya daripada segi umur dan usia. Namun begitu, saya percaya kita memerlukan gandingan dan pengalaman lama ini dan harapan yang baru dan corak yang baru, fikiran yang baru. Kerana ini adalah natural dalam kehidupan kita. Ini adalah lumrah yang harus kita hadapi untuk kita maju dan bergerak ke hadapan. Semoga majlis ini, makan malam kita pada hari ini, menanamkan tekad baru kepada kita untuk maju ke depan dan insya-Allah kerajaan negeri tak mahu kita gagal pun ataupun PKNS ni gagal. Saya Menteri Besar Negeri Selangor, saya juga chairman PKNS. Sudah pasti saya nak kita berjaya. Tetapi kejayaan di tapak ini bukan kekalkan dan teruskan yang lama saja, tetapi bagaimana kita kuat benda baru, kita buka benda baru dan semoga ke depan ini kita bangga bersama-sama PKNS mampu merentasi zaman demi zaman. Daripada zaman nak mula isi kemerdekaan, zaman mengisi dan membina wawasan 2020 di tahun 90-an, zaman milenium dan zaman ketidaktentuan climate change yang kita lalui ini. Kekuatan kita bukan diukur oleh saiz building kita, bukan diukur dengan saiz pejabat kita, bukan diukur hanya dengan saiz pegawai-pegawai kita, tetapi diukur dengan kemampuan kita untuk adaptasi dengan perubahan-perubahan ini dan sikit sebanyak yang saya sebutkan di dalam ucapan saya pada hari ini. InsyaAllah, terima kasih atas khidmat yang telah diberikan. Semoga khidmat ini diberikan penghargaan dan diingati oleh Allah dan Tuhan masing-masing untuk atas usaha yang telah diberikan kepadanya. Jadi dengan itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Manugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 dan Jasamu Dikenang 2022. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang amat berhormat Datuk Menteri Besar Selangor di atas ucapan perasmian sebentar tadi. Baiklah hadirin sekalian, sebelum majlis penganugerahan diteruskan, majlis ingin mempersilakan kepada hadirin sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menikmati hidangan makan malam yang telah kita sediakan dan dihidangkan oleh pihak SECC sebentar lagi. Sebelum menjamah hidangan, mungkin elok juga kiranya kita sama-sama mulakan terlebih dahulu dengan bacaan doa makan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang akan saya pimpin ini, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Silakan tuan-tuan dan puan-puan, silakan menjamu selera. Kami akan kembali sebentar lagi. Sambil juga itu tuan-tuan dan puan-puan, sambil kita menikmati hidangan makanan, majlis kita juga akan diserikan lagi dengan persembahan nyanyian secara live daripada kumpulan pemuzik Buskers yang menggelarkan diri mereka Get Joe Get Buskers. Get Joe Get Buskers. Dengan itu saya persilakan. Please give it up for Get Joe Get. Beribu bintang di langit kini menghilang, meraba aku dalam
taman seni, cahayanya berseri. Hingga kini menjadi sebutan, tetap terpahat namamu diingatan. Kaulah satu-satunya di antara berjuta insan teristimewa. Patah tak tumbuh lagi, hilang belum berganti, kerana kau tersendiri. Kau kebanggaan kita, kau budayawan bangsa, engkau legenda. Kaulah satu-satunya di antara berjuta insan teristimewa. Patah tak tumbuh lagi, hilang belum berganti, kerana kau tersendiri. Kau kebanggaan kita, kau budayawan bangsa, engkau legenda. Legenda. Sebagai lagu terakhir dari kami, cuma sebuah lagu yang dipopularkan oleh Frank Sinatra berjudul Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I
tahniah kepada penerima anugerah pada malam ini. Sekian daripada kami Joget Baskes. Assalamualaikum dan selamat malam. Datuk, tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian. Selesai sudah santapan kita pada malam ini. Tibalah kini masa dan saat yang ditunggu khususnya kepada para penerima. Untuk makluman kita bersama, penerima bagi Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 akan menerima hadiah prestasi bernilai RM1,000 dan juga sijil penghargaan. Manakala kaki tangan pesara pula akan menerima medallion, sijil penghargaan, sijil simpanan premium dan pasangan mereka juga turut menerima seutas jam tangan. Kaki tangan bagi kategori perkhidmatan lama pula iaitu bagi 35 tahun, 30 tahun dan 25 tahun akan menerima medallion, sijil simpanan premium dan sijil penghargaan. Manakala bagi perkhidmatan lama 20 tahun akan menerima medallion dan sijil penghargaan. Baik tuan-tuan dan puan, jangan risau bagi yang sedang menikmati jamuan hidangan. Saya persilakan teruskan tuan-tuan dan puan untuk menikmati jamuan hidangan yang telah disediakan. Dan sambil itu, majlis akan diteruskan dengan agenda seterusnya dan untuk itu majlis dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia Datuk Mahmud Abbas, CEO PKNS bersama-sama mengiringi Yang Berhormat Datuk Haji Haris Kasim, Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor naik ke atas pentas bagi menyempurnakan penyampaian anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasa Mudi Kenang PKNS tahun 2022. Dipersilakan. Baik, untuk makluman tuan-tuan dan puan, bagi tahun 2021 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang diberikan kepada 75 orang warga kerja PKNS. Syabas dan setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada semua penerima. Dan untuk itu saya mulakan terlebih dahulu bagi penerima-penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang untuk tahun 2021 bagi kumpulan pengurusan dan profesional. Memulakan senarai tahniah diucapkan kepada Tuan Haji Ishak bin Hashim, pengurus kanan grade N54 daripada bahagian jualan. Seterusnya dipersilakan Puan Leni Liana binti Kasmain, pengurus besar J52 daripada bahagian unit pembangunan antara GAPI. Seterusnya tahniah diucapkan kepada Encik Hafiz Asri bin Jumali, pengurus kanan projek grade J48 daripada bahagian unit pembangunan Sierra Alam. Seterusnya dipersilakan Encik Ahmad Zailani bin Muhammad Ali, Ketua Accountant grade WA48 daripada bahagian perbelanjaan. Seterusnya tahniah diucapkan kepada Puan Siti Zabedah binti Mat Jalani, penolong pengurus grade N44 daripada bahagian Hal Ehwal Tanah, Wilayah Tengah. Seterusnya tahniah diucapkan kepada Tuan Teknologi Specialist Ahmad Syawal bin Abdul Karim, pengurus projek J44 daripada Unit Pembangunan Selangor Cyber Valley. Penerima seterusnya diteruskan oleh Encik Nur Asmawi bin Abdul Muttalib, pengurus keselamatan grade KP41 di bahagian keselamatan. Penerima seterusnya Puan Nur Zulaika binti Zakaria, penolong pengurus grade N41 di bahagian perancangan korporat. Seterusnya dijemput Encik Yunus bin Nasiruddin, jurutera grade J41,
Bahagian sebelum unit pengurusan projek Zon B Wilayah Tengah dan kini di bahagian projek khas. Saya persilakan penerima seterusnya Puan Izzah binti Halmi, Pegawai Undang-Undang Grade N41 di bahagian perundangan. Penerima seterusnya Puan Dahliah Fatin binti Abdul Ghani, Accountant Grade WA41 bahagian perakaunan. Baik, seterusnya beralih kita kepada penerima Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 untuk kumpulan pelaksana. Mendahului senarai tanah diucapkan kepada Puan Nur Saharani binti Sahar, penolong pegawai takbir kanan grade N32 daripada bahagian pentadbiran hartanah. Seterusnya dipersilakan Puan Siti Maria binti Abdul Aziz, penolong pegawai perancang bandar dan desa grade JA29 daripada bahagian perancang fizikal. Seterusnya dipersilakan Puan Nur Hafizah binti Zainuddin, Setiausaha Pejabat grade N29 daripada bahagian audit dalam. Tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Sahlan bin Salihuddin, Executive Project Grade JA29 daripada Unit Pembangunan Projek Bersepadu. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Zaidi bin Nasran, penolong jurutera Grade JA29, Unit Urus Harta, Wilayah Utara. Tahniah diucapkan kepada Tuan Teknologi Specialist Mahfuz bin Haji Marzuki, penolong jurutera Grade JA29 daripada bahagian Urus Harta. Seterusnya dipersilakan Puan Umi Madia binti Muhammad Nasuhah, penolong jurutera Grade JA29 daripada bahagian Pembangunan Usahawan. Dan dipersilakan Encik Muhammad Amir Ashraf bin Nurdin, Executive Project Grade JA29 daripada Unit Pembangunan Antargapi. Kita teruskan dengan penerima seterusnya Puan Nurfizah binti Ahmad Bakri, penolong jurutera Grade JA29 di bahagian Urus Harta. Seterusnya tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Syarizul Syafi'i bin Zainal, penolong pegawai seni bina Grade JA29 bahagian Arkitek. Dipersilakan Puan Nur Azlina binti Mahat, penolong jurutera Grade JA29 bahagian Perolehan. Penerima cemerlang seterusnya Encik Muhammad Hasbullah bin Syafiqi, Executive Project Grade JA29 bahagian sebelum di Pejabat Pengurusan Projek, kini di bahagian Unit Pembangunan Selangor Cyber Valley. Seterusnya saya jemput Encik Muhammad Syafiq bin Zaha Azlan, Executive Project Grade JA29 Unit Pembangunan Sera Alam. Dipersilakan Encik Muhammad Hafizi bin Ishaq, penolong jurutera Grade JA29 bahagian Mechanical dan Electrical. Dan tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Ashraf bin Muhammad Syamsuri, Executive Project Grade JA29 Unit Pembangunan Bernam Jaya. Penerima selanjutnya Puan Haslina binti Muhammad Khalid, penolong pegawai takbir Grade N29 bahagian Pengurusan Aset. Baik, meneruskan senarai penerima, dipersilakan Puan Balkish Nur binti Muhammad Omar,
Setiausaha Pejabat Grade N29 daripada bahagian Pejabat Pentadbiran. Seterusnya dipersilakan Puan Nurul Safika binti Patahum, penolong pegawai takbir Grade N29 daripada bahagian Integriti. Setinggi-tinggi tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Syafiq bin Osman, penolong pegawai takbir Grade N29 daripada bahagian Komunikasi Korporat. Tahniah diucapkan kepada Puan Nurul Syida binti Baharudin, penolong pegawai Teknologi Maklumat Grade FA29 daripada bahagian Teknologi Maklumat. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Aizul Syah bin Azman, Executive Project Grade JA29 daripada Unit Pembangunan Selangor Cyber Valley. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Haziq Firdaus bin Muhammad Saleh, penolong accountant Grade W29 daripada bahagian Perakaunan. Tahniah diucapkan kepada Puan Hajar Rohana binti Katan, pembantu takbir kanan Pekeranian Operasi Grade N26 daripada bahagian Kawalan Kredit. Dan seterusnya dipersilakan Puan Nur Suryana binti Manaf, pembantu tabir kanan keuangan Grade W22 bahagian Unit Hasil Wilayah Tengah. Penerima seterusnya Puan Hajah Nur Aizam binti Muhammad Anis, pembantu takbir kanan kewangan Grade W22 bahagian perakaunan. Maaf penerima tidak dapat hadir pada malam ini kerana masih berada di Tanah Suci. Seterusnya kita persilakan Puan Mastirana binti Jalaluddin, pembantu takbir kanan Pekeranian Operasi Grade N22 daripada bahagian Projek Khas. Tahniah diucapkan kepada Encik Rizman bin Mustafa, penjaga jentera elektrik Grade J22 bahagian urus harta, pengurusan fasiliti. Dipersilakan penerima seterusnya Encik Azman bin Ismail, pembantu takbir Pekeranian Operasi Grade N19 bahagian pentadbiran hartanah. Dipersilakan Encik Muhammad Alif bin Ahmad Syukri, pembantu takbir Pekeranian Operasi Grade N19 bahagian pengurusan aset. Tahniah diucapkan kepada Encik Ahmad Lizan bin Muhammad, pembantu takbir Pekeranian Operasi Grade N19 bahagian pentadbiran hartanah. Saya persilakan penerima seterusnya Encik Muhammad Fazrin bin Nordin, pembantu takbir Pekeranian Operasi Grade N19 bahagian pemasaran. Dan dipersilakan Puan Nur Atika binti Ahmad Zamri, pembantu takbir kewangan Grade W19 bahagian perbelanjaan. Meneruskan senarai penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang tahun 2021 bagi kumpulan pelaksana, saya persilakan Puan Nurul Saidatul Atika binti Ithnin, pembantu takbir kewangan Grade W19 daripada bahagian pengurusan tunai dan pinjaman. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Khairi bin Abdul Razak, pembantu kemahiran Grade H19 daripada bahagian Unit Urus Harta Wilayah Utara. Penerima seterusnya adalah Puan Afzanita binti Maharoji yang tidak dapat bersama kita pada hari ini, merupakan pembantu takbir Pekeranian Operasi Grade N19 daripada bahagian Sumber Manusia. Dan seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Azri bin Muhammad Saleh, Eksekutif Jualan Grade N19 daripada bahagian Jualan. Tahniah diucapkan kepada Puan Nurul Amirah binti Abdullah,
pembantu takbir pengkeranian operasi grade N19, bahagian hal ehwal tanah wilayah tengah. Dipersilakan Puan Farah Nazrina binti Azmi, pembantu takbir pengkeranian operasi grade N19, bahagian hal ehwal tanah wilayah selatan. Seterusnya Encik Muhammad Arif bin Mat Tumiran, pembantu takbir pengkeranian operasi grade N19 daripada bahagian pentadbiran hartanah. Dan tahniah diucapkan kepada Puan Norzita binti Abdul Aziz, pembantu takbir pengkeranian operasi grade N19 daripada bahagian hal ehwal tanah wilayah tengah. Penerima seterusnya dijemput Encik Muhammad Azimuddin bin Abu Naim, penjaga jentera elektrik grade J19, bahagian urus harta pengurusan fasiliti. Tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Syafiq Aizat bin Hussein, juruteknik komputer grade FT19, bahagian teknologi maklumat. Dipersilakan Encik Wan Fadli Ihsan bin Syaharudin, pembantu takbir perkeranian operasi grade N19, bahagian sebelum di Perkhidmatan Pelanggan dan kini di Unit Pembangunan Sera Alam. Tahniah diucapkan kepada Puan Nur Azlin binti Abu Bakar, pembantu takbir perkeranian operasi grade N19, bahagian pentadbiran hartanah. Saya persilakan Encik Muhammad Khairil Anwar bin Muhammad Ridwan, pembantu takbir perkeranian operasi grade N19, bahagian hal ehwal tanah wilayah tengah. Dipersilakan Encik Amirul Najmi bin Sarman, pembantu takbir perkeranian operasi grade N19, bahagian hal ehwal tanah wilayah utara. Dipersilakan Ratu Netball kita, Cik Aina Irdina binti Azni, pembantu takbir perkeranian operasi grade N19, bahagian khidmat sokongan. Dan saya jemput Cik Khairunisa binti Muhammad Nor, pembantu setiausaha pejabat grade N19 di bahagian sistem kualiti. Seterusnya penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 untuk kumpulan pelaksana, tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Yazid bin Kamarul Bahrain, pembantu takbir perkeranian operasi grade N19 daripada bahagian pentadbiran hartanah. Seterusnya dipersilakan Puan Nurul Nadia binti Muhammad Kamsim, pembantu takbir perkeranian operasi grade N19, bahagian sebelum ini di bahagian arkitek, landscape dan pertanian, terkini di Unit Pembangunan Tanah Rizab Melayu. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Kamal bin Yahya, pembantu takbir kewangan grade W19 daripada Unit Hasil Wilayah Utara. Dipersilakan Puan Norma Rina binti Rasid, pembantu takbir perkeranian operasi grade N19 daripada bahagian sumber manusia. Tahniah diucapkan kepada Puan Fariza binti Masran, pembantu setiausaha pejabat grade N19 daripada bahagian pejabat hikmat pengurusan. Seterusnya dipersilakan Encik Johari bin Alias, pembantu operasi grade N14 daripada bahagian ukur bahan. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Fairul bin Abdul Aziz, pembantu operasi grade N19 daripada bahagian pejabat timbalan ketua pegawai eksekutif korporat dan keusahawanan. Mari kita berikan tepukan paling gemuruh tuan-tuan dan puan kepada Puan Nur Hayati binti Muhammad Yusuf, pembantu operasi grade N19, N11 daripada bahagian komunikasi korporat. Seterusnya dipersilakan Encik Muhammad Azizi bin Muhammad Suhaimi, pembantu operasi grade N11, bahagian hal ehwal tanah
Wilayah Tengah. Tahniah diucapkan kepada Encik Syarul Fikri bin Tawil, Pembantu Operasi Grade N11 Bahagian Ahli Ehwal Tanah Wilayah Utara. Tepukan sikit untuk Encik Syarul Fikri. Saya persilakan penerima seterusnya Encik Nur Syarudin bin Mat Gani, Pembantu Awam Grade H11 Bahagian sebelum Unit Pembangunan Sukan Bahagian Khidmat Sokongan. Penerima seterusnya Encik Ruzi Muhafizan bin Mat Dam, Pembantu Awam Grade H11 Bahagian Khidmat Sokongan. Dipersilakan Encik Syahidan bin Mat Ali, Pembantu Awam Grade H11 Bahagian sebelum Pejabat Pembangunan dan Khidmat Teknikal kini di Unit Pembangunan Antara Gapi. Penerima selanjutnya Encik Muhammad Azlan bin Hussein, Pembantu Awam Grade H11 Unit Urus Harta Wilayah Utara. Dan tahniah kita ucapkan kepada Encik Morgana Sundram, anak lelaki Dana Palasinggam, Pemandu Kenderaan Grade H11 Bahagian Khidmat Sokongan. Dan tepukan gemuruh untuk penerima ke-75 Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2021 kepada Encik Muhammad Syaril bin Mat Razi, Pengawal Keselamatan Grade KP11 Bahagian Keselamatan. Baik, seterusnya beralih kita kepada Anugerah Jasa Mudi Kenang. Dan untuk kategori pertama bagi pesara wajib untuk kumpulan pengurusan dan profesional mendahului senarai, saya persilakan kepada Tuan Haji Ibrahim bin Surit, Pengurus Besar Kanan Hal Ehwal Tanah Grade N54 di Pejabat Hal Ehwal Tanah. Telah pun menabur bakti di PKNS selama 38 tahun 6 bulan. Juga merupakan penerima untuk Anugerah Perkhidmatan Lama 32 tahun bersama pasangan. Dipersilakan. Penerima seterusnya, tidak lain tidak bukan, Puan Hajah Zawiyah binti Muhammad Tani, Berjawatan terakhir Pengurus Kanan Pemasaran Strategik Grade N54, Pejabat Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif, Korporat dan Keusahawanan dengan tempoh perkhidmatan 33 tahun 7 bulan. Beliau juga merupakan penerima Anugerah Perkhidmatan Lama 32 tahun. Penerima seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan kepada Yang Mulia Raja Muhammad bin Raja Harun bersama pasangan. Beliau merupakan pengurus kanan Grade N52 di Unit Pengurusan Strategik Tanah dan telah berkhidmat di PKNS selama 37 tahun, juga merupakan penerima Anugerah Perkhidmatan Lama 32 tahun. Penerima seterusnya, tahniah diucapkan kepada Encik Amin bin Muhammad Darun bersama pasangan beliau. Berjawatan terakhir sebagai penolong pengurus Grade N41 di bahagian sumber manusia dan dengan tempoh perkhidmatan selama 37 tahun 5 bulan. Beliau juga merupakan penerima Anugerah Perkhidmatan Lama 32 tahun dan juga merupakan ahli akrab PKNS. Kita teruskan kepada penerima Anugerah Jasa Mudi Kenang untuk pesara wajib untuk kumpulan pelaksana. Saya persilakan kepada Tuan Haji Ismail bin Haji Anwar Elias Anwan bersama pasangan, merupakan penolong jurutera kanan Grade JA 38 daripada bahagian Mechanical dan Electrical
MNI telah berkhidmat di PKNS selama 26 tahun 5 bulan. Saya persilakan penerima seterusnya, Tuan Haji Muhammad Fauzi bin Siddiq bersama pasangannya. Jawatan terakhir adalah sebagai penolong juru audit kanan, grade W32 di bahagian perolehan dengan tempoh perkhidmatan selama 37 tahun 5 bulan. Beliau juga merupakan penerima anugerah perkhidmatan lama 35 tahun. Seterusnya dipersilakan tuan-tuan dan puan, tahniah diucapkan kepada Encik Amir Fuad bin Haji Ahmad bersama pasangan. Jawatan terakhir sebagai penolong jurutera grade JA29 daripada bahagian audit dalam telah berkhidmat di PKNS tuan-tuan dan puan selama 40 tahun 9 bulan. Juga merupakan penerima anugerah perkhidmatan lama 35 tahun. Penerima seterusnya Tuan Haji Khalilur Rahim bin Abdullah. Beliau tidak dapat hadir pada malam ini, namun dimaklumkan bahawa beliau telah berkhidmat di PKNS selama 39 tahun 5 bulan dan berjawatan terakhir sebagai penolong juru ukur grade JA29 di bahagian ukur hak milik, dan juga beliau merupakan penerima perkhidmatan lama 35 tahun. Seterusnya dipersilakan kepada Encik Lee Chi Seng, pembantu tabir kanan pengkeranian operasi grade N26 daripada bahagian jualan, telah berkhidmat di PKNS selama 38 tahun 8 bulan. Juga merupakan penerima anugerah perkhidmatan lama 35 tahun. Seterusnya saya persilakan Puan Ainun binti Kasim, berjawatan terakhir sebagai Eksekutif Pembangunan Usahawan grade N22 di bahagian pembangunan usahawan. Tempoh perkhidmatan beliau adalah selama 40 tahun 9 bulan dan juga merupakan penerima anugerah perkhidmatan lama 35 tahun. Meneruskan senarai pesara wajib untuk kumpulan pelaksana dipersilakan Encik Muhammad Isri bin Basro bersama pasangan. Jawatan Pembantu Tabir Kanan Kewangan grade W22 daripada unit perbelanjaan berkhidmat di PKNS selama 38 tahun 6 bulan, juga merupakan penerima anugerah perkhidmatan lama 35 tahun. Penerima seterusnya diucapkan tahniah kepada Puan Absyah binti Abdul Aziz. Jawatan terakhir sebagai Pembantu Takbir Kanan Perkeranian Operasi grade N22 di bahagian perancang fizikal dengan tempoh perkhidmatan selama 27 tahun 1 bulan. Seterusnya dipersilakan Puan Sarimah binti Umar, pembantu tabir kanan perkeranian operasi grade N22 di bahagian jualan, berkhidmat di PKNS selama 15 tahun 3 bulan. Dipersilakan penerima seterusnya Encik Rosli bin Mat Johor alias Mat Jahal bersama pasangan beliau. Jawatan terakhirnya adalah sebagai Pembantu Kemahiran Kanan grade H22 di Unit Urus Harta Wilayah Utara. Tempoh perkhidmatan beliau adalah selama 32 tahun 3 bulan. Seterusnya dipersilakan Encik Johari bin Alias bersama pasangan. Jawatan terakhirnya sebagai Pembantu Operasi grade N14 daripada bahagian ukur bahan, telah berkhidmat di PKNS selama 37 tahun 5 bulan, juga merupakan penerima anugerah perkhidmatan lama 35 tahun. Seterusnya saya persilakan penerima seterusnya Encik Sahak bin Jamali bersama pasangan beliau. Jawatan terakhir adalah sebagai Pemandu Kenderaan grade H14 di bahagian khidmat sokongan. Tempoh perkhidmatan di PKNS selama 28 tahun 1 bulan. Dan penerima terakhir bagi pesara wajib untuk kumpulan pelaksana dipersilakan Encik Azmi bin Abdul Ghafur bersama pasangan.
merupakan pembantu operasi grade N11 daripada bahagian pentadbiran hartanah, telah menabur bakti di PKNS selama 37 tahun 2 bulan, juga merupakan penerima anugerah perkhidmatan lama 35 tahun. Tepukan tuan-tuan dan puan-puan. Kita teruskan anugerah jasamu dikenang bagi pesara pilihan untuk kumpulan pengurusan dan profesional, namun pegawai tidak dapat hadir. Saya bacakan. Tuan IR Tuan Muhammad Razif bin Tuan Rahim, jawatan terakhir sebagai jurutera grade J41 di bahagian arkitek landscape dan pertanian dengan tempoh perkhidmatan selama 25 tahun 10 bulan. Seterusnya meneruskan senarai pesara pilihan bagi kumpulan pelaksana, saya persilakan Encik Muhammad Nazri bin Nasrah bersama pasangan. Jawatan terakhir sebagai penolong pegawai teknologi maklumat kanan grade FA32 daripada bahagian teknologi maklumat, berkhidmat di PKNS selama 20 tahun 11 bulan. Seterusnya saya persilakan Encik Abdul Aziz bin Ismail bersama pasangan beliau. Berjawatan terakhir sebagai pembantu takbir kanan kewangan grade W22 di bahagian pentadbiran hartanah. Tempoh perkhidmatan di PKNS selama 37 tahun 6 bulan dan beliau merupakan penerima anugerah perkhidmatan lama 35 tahun. Seterusnya dipersilakan Puan Nur Suryana binti Manaf bersama pasangan. Jawatannya pembantu tabir kanan kewangan grade W22 daripada unit hasil wilayah tengah, telah berkhidmat di PKNS selama 25 tahun 2 bulan, juga merupakan penerima anugerah perkhidmatan lama 25 tahun dan juga merupakan ahli akrab PKNS. Seterusnya saya persilakan penerima seterusnya Encik Rahmat bin Senin bersama pasangan beliau. Berjawatan terakhir sebagai pemandu kenderaan grade H14 di bahagian khidmat sokongan dengan tempoh perkhidmatan 25 tahun 4 bulan dan beliau merupakan penerima anugerah perkhidmatan lama 25 tahun. Baik, untuk penerima pesara pilihan kumpulan pelaksana seterusnya, Encik Krishnan, alias Hari Krishnan, anak lelaki Kim Maniam, tidak dapat bersama kita pada malam ini. Merupakan pemandu kenderaan H14 daripada bahagian khidmat sokongan, telah berkhidmat selama 28 tahun 6 bulan. Yang bahagia Datuk, kita teruskan dengan anugerah seterusnya, anugerah penerima anugerah perkhidmatan lama 32 tahun dan 35 tahun ke atas. Baik, untuk perkhidmatan lama, pembetulan 30 tahun bagi kumpulan pengurusan dan profesional mendahului carta. Tahniah diucapkan. Berikan tepukan tuan-tuan dan puan-puan kepada Tuan Haji Suhaimi bin Haji Kasdun, Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Korporat dan Keusahawanan, Grade VU 7, Grade utama C. Grade utama C, Jusa C daripada bahagian Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Korporat dan Keusahawanan. Seterusnya, penerima kedua adalah Tuan Haji Rosipon alias Abdul Razak bin Sungip, Eksekutif Projek Kanan Grade JA38 di Unit Pembangunan Sera Alam. Seterusnya dipersilakan Encik Syahrum bin Jamaluddin, penolong juru ukur kanan JA36 daripada bahagian ukur hak milik. Penerima seterusnya Encik Mazlan Nur bin Sulaiman, penolong pegawai takbir kanan grade N32 daripada bahagian hal ehwal tanah wilayah selatan. Penerima anugerah perkhidmatan lama 30 tahun seterusnya, tahniah diucapkan kepada Puan Roslina binti Ahmad, penolong pegawai perancang bandar dan desa grade JA
29 daripada bahagian perancang fizikal. Dipersilakan Encik Razali bin Yusof, penolong jurutera grade JA29 daripada bahagian MNE. Seterusnya dipersilakan Cik Mat Izal bin Badrum, Executive Project Grade JA29 daripada Unit Pembangunan Selangor Cyber Valley. Tahniah diucapkan kepada Encik Zainuddin bin Abdullah, Executive Project Grade JA29 daripada Unit Pembangunan Bernam Jaya. Dipersilakan penerima seterusnya Puan Siti Maizatul Akmal binti Muhammad, penolong pegawai perancang bandar dan desa grade JA29 daripada bahagian perancang fizikal. Penerima terakhir untuk anugerah perkhidmatan lama setia 30 tahun bersama PKNS, dipersilakan Haja Aznita binti Muhammad Mohsan, berjawatan pembantu takbir kanan Perkeranian Operasi Grade N22 daripada bahagian hal ehwal tanah wilayah tengah. Baik, beralih kepada anugerah seterusnya untuk anugerah perkhidmatan lama 25 tahun mendahului carta. Tahniah diucapkan kepada Tuan Haji Ishak bin Hashim, pengurus kanan jualan grade N54 daripada bahagian jualan. Seterusnya dipersilakan Puan Yuzawati binti Yusuf, pengurus pembangunan usahawan grade N48 daripada bahagian pembangunan usahawan. Seterusnya dipersilakan Puan Kartini binti Jaafar, Executive Project Kanan Grade JA38 daripada Unit Pembangunan Sierra Alam. Dipersilakan pula Puan Zubaidah binti Ali, penolong jurutera Grade JA29 daripada bahagian QC. Seterusnya tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Zaki bin Mat Zain, Executive Project Grade JA29 daripada Unit Pembangunan Kota Puteri. Seterusnya dipersilakan Puan Siti Hamidah binti Muhammad Amdan, pembantu tabir kanan Perkeranian Operasi Grade N22 daripada bahagian Sumber Manusia. Dipersilakan Puan Azlinda Fatin binti Haji Jaafar, pembantu tabir kanan kewangan Grade W22 daripada Unit Hasil Wilayah Selatan. Penerima seterusnya adalah Encik Nazri bin Misrun, tidak hadir bersama kita pada hari ini, merupakan pembantu tabir kanan Perkeranian Operasi Grade N22 daripada kawalan kredit. Seterusnya saya persilakan Encik Muhammad Azrin bin Muhammad, pembantu tabir kanan kewangan Grade W22 daripada Unit Hasil Wilayah Utara. Seterusnya dipersilakan Puan Rina Kirana binti Bunaim, pembantu tabir kanan kewangan Grade W22 daripada Unit Hasil Wilayah Selatan. Dipersilakan Puan Rozita binti Osman, pembantu tabir Perkeranian Operasi Grade N19 daripada pengurusan aset. Penerima seterusnya adalah Encik Syaiful Nizam
bin Abdul Kamis juga tidak dapat hadir pada hari ini, merupakan pembantu operasi grade N19 daripada bahagian pengurusan aset. Seterusnya saya persilakan Encik Muhammad Khairil bin Abu Zahar, pembantu operasi grade N19 daripada unit pembangunan Sierra Ala. Beralih kita kepada anugerah terakhir pada malam ini, anugerah Jasa Mudi Kenang untuk perkhidmatan lama 20 tahun. Mendahului senarai, tabik hormat kepada Kapten Roslan bin Sekin, pengurus kanan integriti grade KP52 bahagian integriti. Saya persilakan penerima seterusnya Puan Huwaina binti Ahmad, pengurus teknologi maklumat grade F48 daripada bahagian teknologi maklumat. Dipersilakan Encik Ahmad Najib bin Rafi'i, penolong juru ukur kanan grade JA36 daripada bahagian ukur hak milik. Dipersilakan Encik Muhammad Nazri bin Ahmad Latifi, penolong pegawai takbir kanan grade N32 bahagian sumber manusia. Tahniah diucapkan kepada Encik Muhammad Fuad bin Subuh, pembantu takbir kanan perkranian dan operasi grade N22 daripada bahagian urus harta. Penerima anugerah seterusnya Encik Muhammad Rizal bin Ahmad Razuki, pembantu takbir kanan perkranian operasi grade N22 daripada unit pengurusan strategik hartanah. Dipersilakan penerima seterusnya Encik Zainizan bin Mazalan, berjawatan pembantu takbir kanan perkranian operasi grade N22 daripada bahagian perancangan korporat. Penerima seterusnya tidak hadir pada malam ini iaitu Puan Lydia Hamijuana binti Hamidun, pembantu takbir kanan perkranian operasi grade N22 daripada bahagian perkhidmatan pelanggan. Dan saya persilakan Encik Rizwan bin Harun, pembantu takbir kanan perkranian operasi grade N22 daripada bahagian hal ehwal tanah wilayah tengah. Dan saya persilakan Puan Norshalina binti Baharum, pembantu takbir perkranian operasi grade N19 daripada bahagian kawalan kredit. Dan penerima anugerah terakhir perkhidmatan lama 20 tahun, berikan tepukan gemuruh kepada Encik Mat Zamzuri bin Abdul Kadir, berjawatan pembantu awam grade H14 daripada bahagian pentadbiran jualan. Baik, terima kasih diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor, juga bersama Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri dan juga Yang Berbahagia Datuk CEO PKNS atas kesudian untuk menyempurnakan kesemua, tak silap saya ada 110 penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan juga Jasa Mudi Kenang sebentar tadi. Hampir 40 minit juga kita berdiri, Datuk Seri ya. Jadi seterusnya kita akan teruskan. Kita akan teruskan majlis dengan sesi bergambar. Tapi kita memberikan sedikit masa kepada pihak Urustia untuk menyediakan setting yang sepatutnya, yang sewajarnya. Jadi sekali lagi bagi pihak Urustia kami mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada kesemua penerima-penerima anda semua. Perlu berikan tepukan kepada diri anda semua. Tahniah diucapkan, semoga anugerah yang diterima ini menjadi pemangkin semangat, terus membakar semangat untuk memberikan penyampaian kerja yang lebih cemerlang demi untuk kebaikan PKNS organisasi dan juga seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri tadi, juga menyumbang kepada kecemerlangan negeri Selangor itu sendiri.
Bagi sesi yang pertama ini, saya mohon kepada penerima-penerima anugerah Perkhidmatan Cemerlang untuk kumpulan pengurusan dan profesional terlebih dahulu untuk bersedia di tepi pentas ini. Saya jemput kepada semua penerima APC daripada kumpulan A terlebih dahulu untuk kita naik ke atas pentas. Bawa bersama juga sijil-sijil anda. Dalam pada masa yang sama saya jemput juga penerima APC bagi kumpulan B. Kumpulan B saya jemput untuk ke tepi pentas ini di sebelah saya ini untuk kita bersedia. Saya jemput penerima-penerima APC daripada kumpulan B untuk bersedia di sebelah saya ini. Kita akan ambil gambar mengikut kumpulan tuan-tuan dan puan ya. Baik, kalau sudah bersedia kiranya saya dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Menteri Besar Selangor bersama Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri, bersama Yang Berbahagia Datuk CEO PKNS dan kesemua ahli pengurusan PKNS untuk naik ke atas pentas bergambar bersama penerima-penerima anugerah. Saya persilakan. Senyum ke semuanya. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada penerima boleh turun di sebelah sana. Saya jemput pula kepada penerima daripada kumpulan B untuk naik ke atas pentas. Okey, sekali lagi. Okey, baik. Terima kasih penerima. Saya jemput. Baik, sedia. Boleh tengok kamera. Terima kasih diucapkan. Okey, terima kasih diucapkan penerima-penerima anugerah Jasa Muda Kenang bagi pesara wajib. Okey, terima kasih. Okey, sedia semuanya. Boleh tengok kamera yang official senyum. Alright. Satu lagi. Okey, cantik. Terima kasih. Terima kasih penerima-penerima. Boleh turun di sebelah sana. Saya jemput penerima. Okey, boleh tengok kamera senyum. 20 tahun. Terima kasih. Alright, last but not least, Sekretariat yang menjayakan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang dan Jasa Muda Kenang. Daripada bahagian sumber manusia. Boleh pandang kamera. Pandang kamera tengah, senyum. Thumbs up satu. Baik, terima kasih. Selesai sudah, tuan-tuan dan puan. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor bersama Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri dan semua ahli pengurusan PKNS. Terima kasih banyak-banyak atas kerjasama, atas kesudian untuk hadir ke majlis kami memeriahkan majlis. Maka dengan itu tuan-tuan dan puan, berakhir sudah majlis kita pada malam ini. Terima kasih kepada kesemua tuan-tuan dan puan yang sudi hadir pada malam ini. Tahniah sekali lagi diucapkan kepada penerima-penerima anugerah. Dan semoga kita berjumpa lagi insya-Allah di tahun hadapan. Dan sebelum kita akhiri majlis ini, saya akhiri dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jari disusun, maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian saja pada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy the rest of the evening. Good night.